بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Nasihat yang pertama daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Qala Al-Imam Al-Ghazali Ayyuhal Waladu min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula 'alayhi hasratuh wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khayruhu 'ala sharrihi falyatajahhaz ila an-nar. Wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli al-'ilm. Ini nasihat pertama daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu minan nasaih daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau mendahulukan nasihat daripada baginda Nabi sebagai peringatan kepada muridnya tersebut untuk mengambil perhatian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad yang sebaik-baik pemberi nasihat. Itu kata Imam, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk salah satu daripada bentuk nasihat Nabi. Baginda Nabi mengatakan alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Nah, dimaksudkan dengan i'rad ataupun dimaksud alamatul i'rad, tanda bahawa Allah berpaling daripada hamba. Maksud berpaling daripada hamba dengan makna adamur rahmah. Ini Allah tidak memberikan rahmat, wa adamu istijabati da'wah, dan tidak menerima doa orang yang berdoa. Dan tidak melihat hamba tersebut dengan pandangan karam, ihsan. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan murka dan menghinakan dan tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut kepada jalan yang dicintainya ataupun jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Tamam? Ishtighaluhu bima la ya'ni. Ishtighal dengan makna menyibukkan dia dengan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ma la ya'ni tadi? Iaitu yang tidak berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat, ataupun dengan makna yang lain, hasil ataupun natijah kepada tidak menyibukkan dirinya dengan perkara ataupun bukan perkara yang berkait dengan dunia dan akhirat, bermakna perkara tadi perkara yang tidak berfaedah dan perkara yang tidak memudaratkan. So, tak ada faedah apa dan tidak ada mudarat pun kalau ditinggalkan. Itu makna ma la ya'ni. Faham? Lepas tu kata sebahagian ulama, termasuk daripada berterusan dengan perkara yang mubah juga adalah termasuk saghirah, termasuk dosa kecil. Al-israr fil mubahat saghiratun. Sebahagian ulama sebut macam tu. Jadi di sini isyarah daripada baginda Rasul bahawa sesiapa yang meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya dan menggunakan seluruh waktunya dengan ibadah, dengan taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penerimaan
kebaikan, diampunkan dosa, diperkenankan doanya, dan didapatkan dengan pelbagai karamah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lah. Ya. Dan yang kedua, hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lah. Seorang itu yang berlalu masanya daripada umurnya. Jadi sa'atun di situ, zahir di situ tanwin adalah untuk at-taqlil, maksudnya walau sedikit daripada masa. Jadi sa'ah di sini bukan dengan makna sa'ah 1 jam. Jadi dengan makna sa'ah mutlaqah. Jadi bukan sa'ah falakiyah dengan makna 1 jam. Min umurihi fi ghairi ma quliqalah, pada perkara yang bukan tujuan dijadikan seseorang tersebut, iaitu daripada apa? Minal ibadah. Karena yang dijadikan seorang tadi tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apa yang dia akan dapat? Lajadirun an tatula alaihi hasratuh. Maka layak bagi orang tersebut. Lajadirun dengan makna laiqun atau hariyun. Layak baginya an tatula alaihi hasratuh. Yang ini akan panjang padanya ke hasrah, maksudnya penyesalan. Ya, akan panjang penyesalan di akhirat. Kenapa panjang penyesalan? Yang pertama, sama ada kerana dia akan melihat daripada asar uqubah, kesan-kesan daripada siksaan ataupun hukuman yang akan didapatkan nanti di akhirat. Atau yang kedua, sebab kenapa dia menyesal adalah kerana hilang ataupun terlepas daripadanya peluang untuk dia meningkatkan darjat yang tinggi dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 2 sebab kenapa antatula alaihi hasratuh. Jadi penyesalan tadi disebabkan kerana dua perkara. Yang pertama, imma lima yara min atharil uqubah, kerana apa yang dilihat nanti di akhirat dengan uqubah ataupun siksaan atau denda ataupun hukuman yang dia akan kena pada akhirat nanti, sebabkan kerana menghabiskan masanya bukan pada tujuan yang dijadikan oleh Allah. Atau yang kedua, penyesalannya disebabkan kerana dia melihat orang mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam syurga, dan dia boleh untuk mendapatkan kedudukan tersebut kalau dia berusaha di dunia, tetapi dia tidak dapatkan kerana telah menghabiskan masanya bukan pada perkara yang sepatutnya. Itu dalam hadis disebut, laisa yatahassaru ahlul jannati, tidaklah seorang ahli syurga tadi akan merasa menyesal ataupun menyesal, yatahassar, illa ala sa'atin, melainkan kepada masa yang telah berlalu, bihim, daripada mereka, walam yadhkurullaha ta'ala fiha, sedang mereka tidak berzikir kepada Allah dalam masa tersebut. Jadi ahli syurga, di dalam syurga nanti dia akan mula menyesal. Bila mana dia melihat sepatutnya masa ni dia gunakan untuk zikir tapi dia tidak zikir.
Yang disebut dalam hadis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu akan ditumbuhkan satu pokok dalam syurga. Jadi kalau orang tadi berzikir dengan banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, banyak itulah pokok yang akan ditanam kepadanya dalam syurga, dengan makna seluah itulah tanah dia dalam syurga. Jadi kalau pokok pisang boleh tanam 1000 pokok dengan 6 relung contohnya, itu dalam dunia. Kalau kata 6 relung, 5 relung ni kalau nak beli, kalau dengan harga lah ratusan ribu. Tapi apa ni di syurga lebih lagi daripada itu, akan didapatkan oleh seorang ahli syurga tersebut. Jadi orang yang berakal, dia tidak akan menghabiskan dan merugikan sedikit pun daripada tempoh masa yang ada dalam muka bumi ini untuk hawa nafsunya dan syahwat. Dia akan gunakan sepenuhnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Hakim kataba hakimun ila akhin lah, seorang yang ahli bijaksana telah menulis satu surat kepada saudara. Kata dia, ya akhi, wahai saudaraku, iyyaka wal ikhwan alladhina yukrimunaka biziyarah. Jaga-jaga kamu dengan teman-teman kamu yang suka sangat nak ziarah kamu. Kata asyik nak main ziarah. Liyudayyi'u laka yawman. La yudayyi'u laka yawman. Maka mereka nanti akan menghabiskan masa kamu untuk melayan dia. Fa innaka innama tanalu dunya wal akhirata biyawmi. Ini sebenarnya sesungguhnya kamu akan mendapatkan dunia dan akhirat itu dengan harimu. Ini dengan masamu. Fa idza dhahaba yawmuk faqad qasirta ad-dunya wal akhirah. Berlalu hari kamu, maka kamu telah rugilah dunia dan akhirat kamu pada hari itu. Jadi kalau kamu yang melayan tetamu, salah satu daripada bentuk qurubat, kalau kata kita ingin mengambil faedah tersebut. Tapi maksudnya ni yukrimunaka biziarah, maksudnya sering sangat berlaku. Setiap hari dengan ziarah, maksudnya akan nanti yudayya' al-waqt, akan menghabiskan masa daripada patutnya dia boleh untuk menghasilkan tulisan ataupun mendapatkan ilmu dengan pengajian. Yang datang ziarah hanya datang ziarah, bersembang-sembang 1 jam 2 jam, kemudian dah habis waktu telah berlalu macam tu. Qala Aliun karamallahu wajhah, kata Sayyidina Al-Imam Ali, tuba liman syaghalahu aibuh an uyubin nas. Untung orang yang menyibukkan dirinya dengan keaiban dirinya daripada aib orang lain. Wa tuba liman lazima baitahu wa akala qutahu washtaghala bi ta'atihi wa baka ala qatiyatihi. Dan untunglah kepada orang yang melazimi rumahnya, makan daripada hasil tangannya, dan sibuk dengan taat kepadanya, dan menangis dengan kesilapan yang dilakukan. Jadi itu salah satu daripada bentuk orang tadi menggunakan masanya dengan sesungguh-sungguh. Sebab ni tak akan boleh berlaku balik, tak akan boleh berulang kembali masa dan hari kita yang telah berlalu semalam, 2 malam lepas. Itu para seorang yang tidak ada penambahan pada hari-hari yang dia lalui. Maka ni adalah orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi ketika tidak ada tambahan pada hari. Santri kena tengok balik apa dia yang telah dia lakukan setiap hari. Ada tambahan ilmu, ada tambahan hafalan, ke sama aja macam semalam. Sama macam semalam maksudnya la syai'. Tak ada. Semua orang yang rugi sebenarnya. Tak ada bacaan yang dibaca, tak ada tambahan ilmu, pada dengan apa yang ada. Ni orang yang bodoh saja yang macam tu. Orang yang bodoh saja yang berpada dengan semalam sama macam hari. Jadi tak boleh macam tu. Sikap bodoh tidak layak untuk diletakkan sebagai seorang yang dinisbahkan kepadanya dengan ilmu. Kerana ilmu lawan baginya jahil. Dan kemudian disebut oleh Nabi SAW, man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrih. Sesiapa yang umurnya telah mencapai atau melebihi 40 tahun, tetapi tidaklah kelebihannya melebihi daripada kejahatannya, wal yatajahhaz ilan nar, maka persiapkanlah tempatnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena siaplah. Maka disebut dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, la saghirata ma'al israr.
wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Apa maknanya? La saghirata ma'al israr maksudnya dengan sebab orang tadi israr, berterusan dengan melakukan dosa kecil, maka tak akan jadi lagi dosa kecil. Bahkan kerana dia berterusan, maka nanti dia akan kurang malu dalam melakukan dosa tersebut yang dianggap dosa kecil. Kemudian dia akan jadi tidak ada hormat lagi dengan syariatullah. Dan dia tidak ada malu dengan Allah dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dosa kecil tadi akan berubah menjadi besar. Maka disebut la saghirata ma'al israr. Tak ada lagi dosa kecil bersama dengan penerusan dosa. Meneruskan melakukan dosa kecil bermakna dia akan jadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Atau boleh jadi dengan makna la saghirata ma'al israr. Mula dosa kecil dilakukan dan kemudian dia akan yuaddi ilal kabirah. Dia akan membawa kepada dosa besar. Nah, seorang mula melakukan dosa yang kecil bagi dia, dia pandang kata benda ni biasa saja. Tapi akhirnya dia akan berterusan sehingga akhirnya menjadi yang lebih besar pada dosa tersebut. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa yang besar bersama dengan istighfar. Maknanya, besarlah macam mana sekalipun dosa, bersama dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ianya dianggap la syai', tidak ada apa. Kerana Allah Azza wa Jalla karim dan Allah Ta'ala tawwab, maha menerima taubat. Sebab tu, maksud di sini, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ingin memberi pesan yang paling utama kepada penuntut ilmu, iaitu bagaimana kita dengan masa, dengan musim dan masa yang kita gunakan. Setiap saat, setiap umur yang telah berlalu, apa yang kita gunakan. Tentu dalam hadis, sebahagian asar disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Wa man kana yawmahu syarran min amsih fahuwa fi nuqsan. Wa man kana fi nuqsanin fal mautu khairun lah. Siapa yang sama saja dua hari, harinya sebelum dengan hari ini, sama saja, fahuwa maghbun. Ini orang yang tertipu. Wa man kana yawmahu syarran min amsih, siapa yang hari semalam, hari ini lebih buruk daripada hari semalam, lebih buruk. Tamam? Fahuwa fi nuqsan, maka dia dalam kerugian. Wa man kana fi nuqsanin, maka siapa yang dalam kerugian, apa yang layak baginya? Fal mautu khairun, mati lebih layak bagi. Jadi dalam nasihat ini kata Imam, wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli al-ilm. Maka nasihat ini sudah memadai kepada para ahli ilmu. Ya, siapa dengan dimaksudkan dengan ahli ilmu di sini? Yaitu liman alima daqa'iqa hadzal hadis. Jadi siapa yang memahami dengan makna yang latifah, lataif dalam hadis ini dengan mendalam dan mengetahui hakikat ilmu tadi, maka dia sudah memadai dengan 3 hadis ini, sudah memadai untuk dia menjaga waktu dan menjaga umur. Dan juga yang kedua boleh jadi dengan makna ahli ilm dengan maksud liman ya'lam tafasil ahkam syara'. Ini orang alim yang tahu hukum hakam syarak, tahu tentang usulnya, fadailnya, dan sama ada yang mana rukhas, yang mana yang azaim. Maksudnya ahli ilm, maksudnya ulama, maksudnya akan mengambil berat dengan nasihat ini dengan baik. Kalau kamu mengambil nasihat ini dengan baik, sirta min ahli ilm, kamu akan jadi termasuk di kalangan ahli ilm. Jadi disebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Takutkan Allah adalah para ulama. Jadi itu nasihat yang pertama daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian nasihat yang kedua daripada beliau, ayyuhal walad, kata beliau, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu senang. Yang susahnya adalah untuk menerima. Saya baca dulu. Bi'annaha fi madhaqi muttaba'i al-hawa. Bi'annahu fi madhaqi muttaba'i al-hawa murrun. Idhil manahi mahbubatun fi qulubihim. Ala al-khususi man kana talib al-ilmi rasmi
مشتغل فضل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وقلاسه فيه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وروي أن جنيدا قدس الله روحه العزيز رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم قال طاحت العبارات وفنيت الإشارات وما نفعتنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. Dalam sebahagian riwayat disebut rukai'atun, ya, raka'naha fi jawfil layl. Baik, apa makna dia? Ayyuhal walad, masdar mimi. Ali Najmi, masdar mimi ada apa makna? Ada apa makna Wildan? Masdar mimi. Apa makna Hafiz? Apa makna Zahid? Apa makna Yasir? Masdar mimi sama ada maknanya lil makan atau lil zaman atau lil hadath. 3 makna. Sama ada boleh kembali kepada makan, boleh kembali kepada zaman, boleh kembali kepada hadath. Jadi kalau makan, mazaq boleh jadi dengan makna makan lidzauq. 4 rasa. Lidah boleh jadi. Au zaman ay zamanuz zauq. Masa rasa boleh jadi. Ataupun hadas ay zauq. Zauq itu sendiri. Faham? Sebab tu bila sebut mantik masdar mimi. Masdar mimi. Sama ada makan linut atau zaman linut atau nutq. Baik. Jadi masdar mimi kepada ni dengan makna hadath, dengan makna fi mazaqi ay fi az-zawq. Ingat bagi elok-elok, tulis tu. Tanya tanya lagi. Lepas tu lupa lagi. Lepas tu tanya pula, lupa lagi. Tak pernah syarah ke tu? Pernah syarah lagi masalah ini? Belum ni? Pernah syarah bila? Tak pernah syarah? Anda suruh bohong. Kenapa tak pernah syarah tu? Bohong. Maksudnya, lupa. Tak ingat. Liannaha fi madhaqi muttaba'il hawa murrun. Ini kerana pada rasanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan jadi pahit. Kenapa? Kerana izhual haq. Izhiyal haq. Ini nasihat tu haq. Nasihat ni satu benda yang benar. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan jadi pahit perasaan dia. Ketika mana? Rasa ni tadi, ketika mana? Menerima kebenaran. Sebab tu kata, وَمَا هُوَ مُرٌّ فَصَعْبُ الْقَبُولِ. Mana-mana yang pahit ni, maka susah diterima lah. Dia nak beritahu oleh Syekh, فَالْمُشْكِلُ قَبُولُهَا tu, kerana susah nak diterima tadi disebabkan kerana mur. Kerana dia pahit. Pahit nak diterima. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihi. Ini kerana perkara yang dilarang itu adalah perkara yang disukai dalam hati mereka. Hati siapa? Mutaba'il hawa. Orang yang mengikuti nafsu. Jadi dalam hati mereka suka dengan perkara tersebut. Suka dengan nafsu. Maka sebab itulah susah untuk menerima nasihat. Itu disebut dalam satu syair oleh Imam Sahrawardi, laqad lasa'at hayyatul hawa kabidi. Ular nafsu itu telah menyengat ataupun telah mematuk jantungku ataupun hati.
fala tabiba laha wala tiryaqa. Maka tidak ada ubat lagi, doktor tidak boleh mengubat lagi, dan tidak ada lagi penawar bagi hati yang telah dipatuk oleh ular nafsu. Ha? Laqad lasa'at hayyatul hawa kabidi fala tabiba laha wala tiryaq. Ulang sekali lagi, Alin, Alhamdin, awak. Ha? Lain tak ada? Apa yang tak ada? Putih bila lagi? Ha? Tadi lagi? Biasa kat tu, nanti kita ulang balik kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.